Okey, jadi untuk dua-dua soalan ni sebenarnya dua-dua soalan ni untuk dua-dua graf yang kita belajar dah, iaitu graf jarak masa dan laju masa. Yang penting adalah kecerunan dan luas di bawah graf sebenarnya kan. Tapi kat sini lebih penting adalah kecerunan. Contoh kalau kamu tengok graf, kalau graf yang saya bagi tu, graf soalan tu, kita tengok je, tapi graf tu kita ubah sikitlah kan. Okey. Kamu akan nampak bahawa sini ada kecerunan, sini mendatar, sini kecerunan. Sini kecerunan naik, sini mendatar, sini kecerunan turun. Okey. Kecerunan naik biasanya kita panggil dia berlakunya pecutan. Pecutan dia naik. Maksudnya apa? Laju tu makin lama makin laju, makin lama makin laju. Okey. Mendatar. Mendatar je maksudnya dia sini kita panggil dia laju seragam. Laju seragam ni macam mana? Laju seragam ni kita maintain. Kalau kita bawa motor ke kereta ke, maksudnya kita mula-mula kita pecut, sampai ke 60 kita stay je bawa. Itu kita panggil dia laju seragam. Okey. Bila turun ni, satu lagi kita panggil dia nyah pecutan. Nyah pecutan maksudnya apa? Dia sama juga dengan pecutan negatif. Pecutan negatif, okey, maksudnya dia makin lama makin slow, makin lama makin slow, makin lama makin slow sampailah dia berhenti. Itu graf laju masa kan, okey. Kadang-kadang disebut juga pecutan ni dengan yang pecutan ni juga disebut sebagai kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju. Okey, bila dia sebut kadar perubahan laju, mungkin akan berlaku ataupun patutnya kita kalau dia kadar perubahan laju ni dia akan berlaku pecutan dia mesti bernilai positif, nyah pecutan akan bernilai negatif. Okey, tapi kalau kita sebut pecutan dia memang positif, nyah pecutan memang positif lah. Sebab nyah pecutan nilai dia memang kita beritahu pecutan dia nyah pecutan maksudnya pecutan tu makin kurang. Jadi kita tak payah letak negatif lah. Okey? Itu kita kasih tu. Cara nak kira dia macam biasa. Untuk pecutan macam biasa. Macam minggu lepas kita gunakan segitiga. Yang ini pun sama juga. Kita gunakan segitiga untuk mengira pecutan. Okey? Seterusnya dalam bahagian graf ni juga dia ada satu lagi kita panggil dia jarak. Okey, jarak. Macam mana kita nak kira jarak? Cari jarak. Jarak maksudnya kamu kena ingat. Jarak adalah sama dengan luas di bawah graf. Luas di bawah graf. Okey. Jadi kat sini apa yang dimaksudkan dengan luas di bawah graf? Sekejap, saya tutup dulu ni. Bagi besar ni dulu kan. Luas di bawah graf ni contoh macam ni lah. Dan kalau graf macam kita yang buat tadi ni, saya bagi contoh tadi, ada macam ni naik, straight, turun. Kan? Jadi kat sini dia ada membentuk beberapa bahagian tertentu graf. Contohnya bahagian 1, bahagian 2, bahagian 3. Bahagian 1, bahagian 2, bahagian 3. Nampak kan? Bahagian 1 ni, kalau kamu tengok, dia membentuk satu bentuk namanya trapezium. Okay, kalau dia minta jarak kawasan ni, kan? Jadi kita kena kira apa? Luas trapezium. Apa formula untuk luas trapezium? Dia ada A, ada B, ada C. Formula dia adalah sama dengan luas sama dengan 1/2 A campur B darab dengan C. Kenapa saya tulis darab juga? Kan dalam bila kita tekan kalkulator, ada setengah kalkulator. Kalau kita tak tulis darab juga, kita tulis C aja, dia bagi syntax error. Okey. Ini kotak, tengah senang je kotak. Kalau kotak tak payah ceritalah, kamu pun tahu kotak. Kotak maksudnya luas. Kalau ini A, ini B, maksudnya A darab B je lah. Kan? Okey. Pada biasanya saya letak A, B maksudnya atas bawah. Okey. Satu lagi segitiga. Bentuk tu mungkin bentuk segitiga. Kalau segitiga, apa luas dia? Luas sama dengan, kalau yang ini A, ini B, 1/2 A darab B. Dalam topik ni, benda yang dibincangkan, benda ni je, berkisar benda ni. Cuma dia ada trik-trik untuk mengubah soalan tu sikit.
Okey. Kamu boleh ambil ni kejap. Tengok dalam buku teks kamu boleh cerita macam ni lah. Sama. Cuma dia mendalam lagi. Lebih mendalam ni saya ringkaskan lebih kurang lah. Cerita pasal apa? Graf, laju, masa. Boleh? Kita tengok contoh soalan yang pertama. Tadi saya dah share. Sekejap. Share sekali. Okay, kat situ. Ini contoh soalan yang pertama. Kamu boleh antara saya punya apa working dengan soalan, kamu boleh switch bila-bila masa pun kalau mu nak. Okey. Sekarang saya besarkan soalan dulu. Kita tengok soalan dia. Saya akan salin dulu. Contoh 3 kat sini. Tengok, dia ada graf laju masa. Laju masa kat situ. Masa kita dalam saat. Okey. Laju kita dalam meter saat -1. Maksudnya unit cantik. Okey, tarik. Data turun. Dia dah bagi siap-siap dah. 8, 15, 25. Sini dia bagi U. Sini dia bagi 30. Okey. Jom kita tengok apa lagi. Dia bagi tahu kan. Rajah berikut menunjukkan graf laju masa. Suatu zarah dalam masa 25 saat. Okey. Dengan soalan dia. Bawah. Okey, hitung tempoh masa. Yang pertama, A dia minta hitung tempoh masa. Dia nak tempoh masa dalam saat zarah itu bergerak dengan apa? Laju seragam. Tadi saya dah ada cerita sikit pasal laju seragam. Jadi kita tengok balik graf ni. Okay, kalau kamu tengok graf ni, ini makin lama makin laju. Maksudnya akan berlaku pecutan. Sini berlaku laju yang maintain je. Ini kita panggil dia tempat berlakunya laju seragam. Sini laju seragam LS. Okey. Jadi kat sini soalan dia minta apa? Tempoh masa. Tempoh masa maksudnya apa? Dia mula dekat 8, dia habis dekat 15. Jadi jawapan kita adalah sama dengan 15 tolak dengan 8. Macam tu je. Okey? Boleh dapat jawapan kita 7 saat. Habis. Itu contoh soalan untuk apa? A. Hitung tempoh masa. Okey? Apa soalan B? B pula dia minta, tengok, kadar perubahan laju dalam 10 saat terakhir. Dia nak kadar perubahan laju dalam meter saat. Untuk apa? 10 saat terakhir. 10 saat terakhir. Okey? Sebenarnya kalau kamu tengok, bila dia sebut je kadar perubahan laju ni, apa yang kita boleh buat kat sini, automatik sebenarnya kita dah boleh tahu. Kadar perubahan laju adalah cerita pasal pecutan. Tapi dia nak yang terakhir. Jadi kita akan ambil ni. Nama lain dia adalah nyah pecutan. Kita jadikan dia segi 3. Segi 3 ni adalah mewakili kadar perubahan laju. Okey, tengok macam mana kita nak kira kejap. Kat situ. Keluarkan segi 3 tu, saya keluarkan segi 3 tu. Bila saya keluarkan segi 3 tu, tinggi dia 30. Tinggi dia 30. Lebar dia 25 tolak 15. 25 tolak 15 maksudnya 10. Okey. Dia punya kecurunan dia turun. Turun maksudnya sifat dia negatif. Kalau dia minta kadar perubahan laju, kena bagi tahu negatif. Jadi jawapan kita kat situ, kadar perubahan laju adalah sama dengan negatif Y, ni pasti Y 30
per dengan 10. Dapat jawapan kita kat situ negatif 3. Siap. Ini kita panggil dia kadar perubahan laju. Untuk soalan ni. Okey? Boleh faham kan? Siapa ada ni? Merah. Fahana tak masuk. Fahana mana Fahana? Cikgu, tapi tu MS negatif 2. MS ni, sorry. Unit dia saya salah unit ni. Unit dia MS negatif 2. Unit ni biasanya untuk unit percutan kan. Salah salin. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Sekejap Nilai U. Okey, soalan seterusnya adalah C. Saya buat kat sini C. Nilai U jika jumlah jarak dalam 15 saat pertama ialah 386 meter. Ini kita ringkaskanlah soalan ni lebih kurang. Okey. Jom kita tengok apa cerita dia. Bila dia bagi tahu jumlah jarak. Tadi saya ada cerita jarak dalam topik ini, jarak adalah sama dengan luas. Nampak? Okey. Bila dia nak jumlah jarak, maksudnya jumlah luas. Jumlah luas kat mana? Dia kata dalam 15 saat. Dalam 15 saat. Dalam 15 saat, siapa yang terlibat? Yang satu dengan dua sahaja yang terlibat. Nampak? Kenapa? Daripada 0 sampai 15. Itu kita panggil dia dalam 15 saat. Okey? Jadi kita akan keluarkan. Apa maksud dia? Luas. Jadi jumlah jarak sama dengan jumlah luas. Jadi luas kita adalah sama dengan, saya lukis bentuk dia. Nombor 1 bentuk dia adalah dalam bentuk trapezium. Campur dengan nombor 2 saya kotak. Dalam exam kamu pun lagi mudah kamu lukis je. Lukis senang kita nak gambarkan. Tak payah nak bagi tahu apa benda huruf ke tak ada. Okey. Apa kena buat kat sini? Untuk trapezium kita perlukan tinggi belah kiri U, tinggi belah kanan 30, lebar bawah 8. Untuk kotak ni pula, lebar dia tadi kita dah kira 7, tinggi dia 30. Okey, kita dah boleh pecah formula. Formula apa? Formula luas. Apa luas untuk trapezium? 1/2 kiri campur kanan darab dengan 8. Okey, campur dengan kotak pula adalah 7 darab 30 direct. Sama dengan dia bagi 386. Sekarang kita kena selesaikanlah algebra ni untuk dapatkan U. Sebab tu soalan nak cari nilai U. Jadi saya akan kira apa? Contoh kat sini saya akan potong dulu. 2 dengan 8. Kita potong akan dapat 4. U campur 30. Campur yang ni kita kira ni dulu. 210 sama dengan 386. Kita pindahlah. 210 pindah dulu. Yang tinggal 4 U tambah 30 sama dengan 386 tolak 210. Ambil kalkulator je. Tinggal 176. Okey. 176 ni kita bahagi dengan 4. Yang tinggal U tambah 30. Ambil kalkulator. 176 bahagi dengan 4. Kita akan dapat 44. Okey. Jadi berapa kita punya U kita? U sama dengan 44 tolak 30. Dapat jawapan kita 14. Okey. Tapi dalam exam, tak payahlah buat panjang-panjang macam ni. Tak payah pun tak apa. Macam mana nak ringkas dia? Kalau nak ringkas, yang warna biru je kamu buat. Buat yang warna biru je. Lepas tu tekan kalkulator. Saya ambil kalkulator tengok.
Itu saya letak je padam. Aduh. Mana ni? Aduh, salah. Kena beli mahal sikit ni, murah sangat kita. Okey. Kena ketuk. Jadi untuk kalkulator ni, kita tekan saja yang warna biru ni. 1/2 biasanya saya galakkan pelajar tekan 0.5. Kemudian kurungan, kita buat algebra tu. U, saya tekan alpha X. Okey, alpha X. Kemudian tambah 30. Tutup. Kita kurung 8 ni kena letak dalam kurungan. Kalau tak letak dalam kurungan, dia kata syntax error ni. 8, kemudian tambah. Yang ini tak ada kurungan pun tak apa. Tapi nak buat bagus juga. 7 darab 30. Tutup. Sama dengan ni kita kena buat alpha soft ni. Sama dengan. Kemudian yang ini 386. Okey. Lepas tu apa nak buat? Kamu terus buat shift calculate hitam ni. Shift calculate 2 kali. Dia bagi jawapan terus 14. Jadi kamu yang ini semua tak payah tulis. Tiba-tiba dapat terus saja jawapan. So, ni je U sama dengan 14. Dan kamu akan dapat 3 markah. Markah dia pun 3 je, tak banyak mana pun. Okey, cuba perhatikan tengok. Boleh faham tak? Boleh? Cikgu yang tekan kalkulator tadi tu tolong tunjuk balik cikgu. Tekan kalkulator tadi. Sekejap. Ni Okay, saya try pakai iPad saya. Nampak besar sikit. Tapi kamu kena cuba ikut sebab iPad saya tak boleh guna. Tapi boleh tunjuk jalan kerja dia lebih jelas lagi. Besar. Okey. Dia gini. Jadi yang kita tekan tadi adalah lepas kita buat, kita kena tulis dulu equation ni. Tulis equation ni, lepas tu kita tekan. Cuma bila kita tekan kalkulator, 1/2 ni saya tekan 0.5. Macam tu. Kurungan lah. Okay. U ni kita tekan alpha X. Dia keluar X. Campur 30. Tutup. Buat. 8 sebelah tu. Tak payah potong lah. Tak payah buat jalan kerja semua dah. Kita masukkan balik 8. Tambah. Semua kita ikut je apa kita tulis. 7 darab dengan 30. Okay. Sama dengan tu. Kamu kena tekan alpha calculate kamu. Dia keluar sama dengan 386. Macam tu. Okay. Lepas tu kamu kena tekan shift calculate. iPad saya tak tahu dia boleh buat ke tak boleh buat. Saya tak pernah try lagi. Okay. Boleh? Saya try tengok. Shift calculate. Oh, boleh. Dia bagi terus. Dapat jawapan X sama dengan 14. X tu U lah.
Boleh Syafiqah? Cikgu, kenapa kalkulator saya keluar negatif 1 point berapa-berapa je cikgu? Sudah. Kereta kau kat mana? Tahu kejap saya betul cek balik. Cuba cek tengok. Betul tak? Salah nombor ke? Shift calculate 2 kali tau. Bukan sekali, 2 kali shift calculate. Kalkulator hitam Maksudnya? Kalau kalkulator ni kan, kau pakai? Tak. Kalkulator yang mana? Warna silver. Putih. Warna putih. Oh, warna putih tu saya tak tahu. Sekali je warna putih patutnya. Shift calculate sama dengan. Cuba tekan shift calculate sama dengan bawah. Boleh? Dapat? Dia keluar tanya X sama dengan berapa. Dia tak solve terus. X sama dengan berapa? Ya, itu calculate. Kamu tak tekan shift ke? Shift. Tekan cikgu. Ya. Oh, saya tak tahu calculator pelik-pelik ni. Tak Tak pernah cikgu nanti. Nanti cuba lagi Cuba tu. Okay. Ha. Okey. Yang lain boleh ke? Boleh Padam dulu Kita tengok soalan seterusnya. Saya salin soalan dulu. Tengok salin soalan dulu. Kalau tak sempat print tak apa. Saya share dulu. Kita salin soalan dulu. Boleh nampak ke? Nombor 4 ni. Besar sikit. Okey. Jom kita salin Contoh 4. Kalau kamu tengok rajah berikut menunjukkan graf laju masa. Dia bagi satu gambar rajah. Simple je. Situ. Graf laju unit dia meter saat -1. Cantik. Masa dia pula dia bagi dalam saat. Okey, cantik. Tak perlu ubah. Kan? Kemudian dia bagi satu gambar ada titik sini. Titik yang penting. Point dia. Ini akan pergi naik sikit. Kemudian dia akan sengit turun macam tu. Okey, ni ada putus-putus. Sini 12. Sini Q. Sini T. Sini 8. Okey. Itu lebih kurang gambar dia. Soalan dia, cari nilai T yang memuaskan setiap kes berikut. Wah, dahsyat soalan dia. Okey, soalan dia cari T. Okey, syarat yang pertama. Nampak? Yang pertama dia kata kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju dalam T saat ialah 3.5. Macam tu sudah. Jadi kita akan buat ni dulu. Tengok buat ni dulu. Okey. Dia satu-satu. Bila dia kata kadar perubahan laju dalam T saat, ingat kadar perubahan laju apa? Kadar perubahan laju formula saya adalah segitiga. Jadi kita akan tengok T saat maksudnya kosong pergi ke T sini. Jadi segitiga kita sini. Jangan silap ambil. Itu segitiga kita. Keluarkan segitiga tu. Okey, bila kita keluarkan segitiga, formula kita lebar kita T. Tinggi kita kat sini 12. Ni Q ke 9 tadi?
Saya rasa 9. Q pula saya tulis 9. Dia tak ada cerita pasal Q pun macam Q. Tapi 9 sebenarnya. Okey. Jadi kalau 9 maksudnya tinggi kita 12 tolak 9 adalah 3. Kan? Apa soalan dia? Dia bagi kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju formula kita apa? Formula kita atas bahagi bawah. Kan? Atas bahagi bawah. Laju bahagi masa. Jadi kita akan dapat sama dengan 3/T. Dia bagi 3/5. Jadi kita hanya bandingkan saja. Okay? Bila kita bandingkan kat sini, kamu akan nampak terus T sama dengan 5. Okay? Cuba fahamkan ni dulu. Apa cerita? Boleh? Cikgu, Ya? maksudnya untuk kadar perubahan laju kita tengok segitiga sahajalah kan. Kalau dia Segitiga. minta jarak baru tengok petak. Kalau jarak luas. Semua sekali. Luas. Tengok bentuk dia apa. Macam ni trapezium lah kalau jarak. Okay? Sebab ikut formula dia sebenarnya, kadar perubahan laju adalah sama juga kecerunan graf. Kecerunan graf kena pakai segitiga lah. Formula paling senang sebab dia sebenarnya dia pakai formula koordinat tu. Formula koordinat yang biasa. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Tapi yang ini nanti kena ambil koordinat. Ni koordinat ni berapa? Koordinat ni T12. Koordinat ni berapa? Koordinat sini 09. Masukkan dekat formula. Dia akan dapat benda yang sama. Dia akan dapat benda sama. Jadi saya mudahkan cerita dia. Bila kadar perubahan laju, kau tengok je, kamu tengok segitiga. Tengok segitiga je, automatik kita kira kecerunan dah. Okey, tak payah kita pergi cari koordinat, pergi masuk pula dekat persamaan kecerunan, tak payah. Boleh? Okey? Boleh. Okey, cikgu. Merah boleh, okey. Tak payahlah cari kecerunan. Apa koordinat ni? Padam. Allah, dengar 9 lagi. Nanti lupa pula. Okey, apa soalan kedua? B. Okey, soalan B dia minta, jom kita tengok B pula kan. B dia minta B jumlah jarak, dia kata jumlah jarak yang dilalui dalam 8 saat tu ialah 75. Yang ni yang Syifika bagi tahu tadi ni. Kalau jumlah jarak, kita kena tengok luas semua. Mana luas semua? Sampai 8 tau dia nak 8. 8 maksudnya semua. Kan 8 adalah semua. Kita tengok semua. Jadi apa je kita? Jarak adalah apa? Luas. Luas sama dengan ada dua bentuk. Satu bentuk kita trapezium campur dengan segitiga. Trapezium kita perlukan apa? Trapezium kita perlukan tinggi belah kiri 9, tinggi belah kanan 12, lebar bawah T. Okey, T belum tahu sebab soalan dia cari T. Kan? Untuk A kita dah buat. Ini soalan lain. Jika sebab tu dia kata cari T untuk yang A, kalau A macam ni. Kalau B lain pula T dia. Okey. Dia tengok ni. Kat sini pula tinggi dia 12. Lebar dia, tengok betul-betul lebar dia. Lebar dia adalah 8 tolak T. Jangan letak 8. Salah ni. Selalu ramai pelajar pergi letak 8. Habis. Okey. Sama dengan berapa luas dia? 75. Masuk formula. Apa formula kita? Formula yang pertama saya buat kat sini.
Formula dia yang pertama adalah trapezium. Trapezium formula kita tadi apa? 1/2 kiri campur kanan, 9 campur 12, darab dengan bawah T. Campur dengan segitiga kita 1/2. Yang ini 12, darab dengan 8 tolak T. Allah, langgar habis orang ni. Dia dah langgar soalan dia. Berapa dia bagi? Sama dengan 75. Sama dengan 75 kat mana? Sama dengan sini tak apa, sama je lah. Kita pakai kalkulator je pun. Kan? 75 lah terkeluar. Nampak? Boleh tu. 75 Okey. Kita pakai kalkulator je untuk cari T. Terus dapat T nanti. Yang penting apa? Sebab tu 3 markah. Kamu lukis, kamu letak formula, kamu letak jawapan. 3 benda kena letak. Lukis, letak formula, letak jawapan. Jom kita tekan kalkulator. Okey, tekan sini. Tutup gambar ni. Okey, Okey. Kita boleh start dengan 75. Boleh kot. Tak ada masalah. 75 kan? Alpha kalkulat sama dengan dulu. Ini tak ada masalah kiri kanan belah mana pun. 0.5 1/2 ni kurungan 9 campur 10. Kenapa saya letak 10 Sepatutnya apa? Mana datang 10 tak tahulah. Sepatutnya 12. Tinggi trapezium tu 12. Tiba-tiba 10. 12. Kemudian T terletak X. Alpha X. Okey. Campur dengan 0.5 juga boleh. Darab 12. Dan darab dengan kurungan 8 tolak T je X. Alpha X. Tutup. Habis. Okey. Kemudian kita akan buat shift calculate. Dapat terus jawapan. Kalau kalkulator biasa ni, dia kena 2 kali. Shift calculate 2 kali. Okey. Ada setengah kalkulator, shift calculate sama dengan. Dia kena tengok jenis kalkulator. Terus dapat T sama dengan 6. Macam tu. Syafiqah, dah boleh buat kalkulator kau? Tengah buat. Oh, saya punya kena shift calculate sama dengan lah cikgu. Shift calculate sama dengan baru dapat kan? Okey. Cikgu cakap tadi baru saya tahu. Dia tengok jenis lah kalkulator. Kan? Shift calculate sama dengan, kalau hitam tu yang selalu pelajar lupa, kena tekan 2 kali. Shift calculate. Dia kena ending dia baru nampak jawapan dia. Boleh Jadi sebenarnya bila kamu tengok buat macam tu, sebenarnya sebelum ni, problem untuk jawab soalan ni adalah kat sini. Untuk selesaikan algebra ni, nampak? Sekarang algebra ni dah tak ada masalah untuk selesaikan sebab kita boleh guna kalkulator. Sebab tu soalan ni dia tak tanya pasal penyelesaian algebra, dia tanya pelajar tahu tak macam mana nak kira kalau dia bagi benda ni. Apa maksud jumlah jarak, kan? Kat mana nak ambil benda tu? Nak isi maklumat apa? Formula yang berkenaan apa? Dia dah tukar tau. Kan? Dia tak perlu, kalau takkan markah dia 3. Kan? Ni 3 je markah dia, tak banyak. Okey, standard markah dia untuk soalan dia 6. Tapi kamu punya syllabus mungkin kalau ditambah markah bagus, dia tambah lagi bahagian dia. Dia tambah bahagian dia lagi kan? Okey. Jom kita tengok lagi contoh satu lagi. Contoh soalan nombor 5 seterusnya. Padam dulu
Baik. Tengok dulu. 5. Oh, gambar rajah dia lain macam. Lain macam gambar rajah dia. Salin dulu, salin. Saya salin belah sini pula. Senang sikit saya lukis belah sini. Okey. Gambar dia. Yang saya tahu ni ada straight terus. Terus sampai ujung. Dia ada V. Ada S. Ada 14. Tuh, ini. Kemudian ada tangga-tangga ni. Tangga-tangga. Saya akan buat RQ. Senang. Okey, sini 6. Sini Q. R. S. 20. Ada U kat sini. U. Sini huruf P. 5, 8, 14. Okey, laju meter saat negatif 1. Sini saat. Cantik. Okey, contoh nombor 5. Apa dia bagi dekat soalan nombor 5 ni? Graf PQRS mewakili perjalanan sebuah van. PQRS. Oh, ini patutlah dia bagi lain. Ini van. Dan PQRS. Okey, kemudian OTS mewakili sebuah kereta. Ini T. OTS. Okey, yang ini adalah kereta. Dalam tempoh masa 14 saat. Maksudnya dua-dua tu, nampak? Dua-dua 14 saat, tak ada masalah. Soalan dia, A. Jika kadar perubahan laju, okey, dia bagi kadar perubahan laju dalam 6 saat terakhir. 6 saat terakhir ialah 1/2/3 cari V. Okey. Cuma kat sini dia tak bagi tahu sebenarnya ini cerita untuk van ni. Oh, saya tak nampak kadar laju van. Okey. Van. Ada mouse kat situ. Lagi sana sikit. Patutlah. Okey. B. Hitung beza. Dia nak beza antara jumlah jarak van dan kereta dalam 14 saat. Semua sekali ya. Okey, soalan C cari U. Itu soalan dia. Kurang. Selesaikan. Boleh? Okey. Soalan yang pertama, dia bagi tahu kadar perubahan laju van 6 saat terakhir tau, bukan awal 6 saat. Tak awal mana ada sini 5. Jadi kalau kita confuse, kita tengok segitiga. Segitiga kita ada 2 je. Ni dengan yang ini nampak segitiga ni. Nampak? Kalau kamu tengok, ini segitiga yang pertama. Ini segitiga yang terakhir. Jadi maksudnya kalau dia cerita dia nak 6 saat terakhir, kita kena ambil segitiga ni. Jangan ambil segitiga yang ni pula. Kan? Jadi soalan A, saya akan ambil segitiga tu saya keluarkan. Okay. Bila ambil segitiga, perlu ada apa? Lebarnya berapa? 8, 14. Jadi 14 tolak 8. Tinggi berapa? V 20. Jadi V tolak 20. Nampak? Dia bagi apa? Kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju 1/2/3. Jadi 1
2/3 sama dengan siapa? Atas V tolak 20 per dengan bawah 14 tolak 8. Buat je dalam kerja dia tak apa. Okey, sama juga macam ni. Buat dalam kurungan. Dah. Ambil kalkulator, tekan. Buat dalam kurungan, ambil kalkulator, tekan. Tak ada masalah. Kita ada kalkulator. 1/2/3. 1/2/3 tu. Sama dengan. Okey, kurungan. Kena buat kurungan. V adalah X. X tolak 20. Tutup kurungan. Kemudian bahagi. Saya pakai bahagi. Saya tak pakai per. Bahagi. Buka balik. 14 tolak 8. Tutup kurungan. Okey. Shift calculate untuk kalkulator hitam ni. Dia dapat 30. Siapa 30 tu? V. Siaplah cerita dia. Nampak? Boleh? Faham? Tengok masa satu dulu. Boleh? Ada soalan? Ada. Okey, kita teruskan. Boleh? Beza antara jumlah jarak van dan kereta. Okey, kalau kamu tengok betul-betul U saya padam dulu lah. Kita buat cari U. C. Okey, van. Tengok van. Van maksudnya kalau tengok gambar dia, dia ada jumlah kawasan yang duduk bawah graf van tu, ada 3 kawasan. Ada trapezium campur dengan kotak, campur dengan trapezium lagi besar. Potong dia. Potong ni. Dapat kawasan ni. Ni. Ni kawasan ni. Okey. Yang ini kita ada 6. Kita ada 20. Bawah kita ada 5. Boleh dapat tu sebab. Kotak kita ada 20. Bawah ada 5, 8. Maksudnya 3 saja. Okey. Trapezium besar. Kita ada 20. Kita ada V. V kita dah ada tadi 30. 30. Bawah 8. 14 dengan 8. Kita akan dapat 6. Ini dapat van punya jarak. Luas sama dengan jarak. Nanti kita akan kira. Masuk formula. Apa formula kita kat sini? 1/2. 6 campur 20. Bawah 5 campur dengan apa? 20 dengan 3. 3 darab 20. Ni nak letak kurungan pun boleh. Tak letak pun tak apa. Kalkulator kamu tahu kan. Tambah 1/2. Ini 20 campur 36. Yang ini tak payah pakai shift calculator sebab semua nombor. Tekan je lah kalkulator. Okey. Ambil kalkulator tekan. Kalkulator besar. Kalkulator besar ni senang sikit. Tekan. Okey, 0.5 kurungan 6 campur 20 kurungan 5.
Okey, campur dengan 3 darab 20. Campur dengan 0.5 kurungan 20 campur 30. Tutup 6. Dapat jawapan terus. 275. Okey. Ini belum siap. Ini baru jarak van. Belum buat kereta dia nak beza. Kita buat kereta pula. Kereta senang. Satu je bentuk dia. Okey, kereta. Kereta bentuk dia sebesar tu. Satu je, segitiga je. Nampak? Jadi kalau segitiga, apa luas segitiga? Kita perlu tinggi. Tinggi kita V. V kita dah ada 30. Lebar kita 14. Ini dapatlah formula kita 1/2 darab 14 darab 30. Ini untuk apa? Kereta. 0.5 darab dengan 14 darab dengan 30. Dapat jawapan 210. Okey, soalan nak apa? Beza. Jadi bila beza, kita macam mana pun mesti ambil besar tolak kecil. Siapa besar kita? Van punya 275 tolak kereta punya 210. Dapat jawapan akhir kita adalah sama dengan 65. Macam tu. Okey. Boleh? Senang sikit lah kan. Cuma kat sini Syrak, habis kelas lah sana? Cikgu. Okey. Kita tengok C, dia minta apa C? Soalan C, dia minta U. Cari nilai U. Okey, kamu tengok U kat mana? U dia duduk tengah-tengah ni. Macam mana nak cari U? Cuma patutnya kamu kena tahu lah. Bila dia duduk dekat line ni, dia duduk dekat sini, titik ni, sebenarnya dia adalah pasal kecerunan. Dia duduk kat sini, tak kisahlah macam mana pun, kecerunan dia sentiasa sama di sepanjang garisan tu. Nampak? Kecerunan dia sentiasa sama. Jadi maksud dia kat sini, kalau saya ambil segitiga ni, dengan segitiga besar ni, okay, dia punya nilai kecerunan dia sama. Contoh, tengok kita ambil yang kecil berapa? Yang kecil tinggi dia U, bawah dia 8. Kita bandingkan dengan apa? Yang besar. Kita samakan, kecerunan dia sama. Bila kita samakan dengan yang besar berapa segitiga dia? Yang besar segitiga dia V 30 tadi. Bawah dia 14. Okey, apa formula untuk kecerunan? U per 8 sama dengan 30 per 14. Macam tu je. Ni kena ingat, ni kehebat. Ni kadang-kadang sangkut belajar, tak boleh buat. Dia tak tahu macam mana nak cari. Okey. Baik, potong 8 bawa sebelah. Tekan kalkulator, dapat U. Berapa dapat ni? Dapat puluhan kan? 17 point, betul ke? 17.14. Itu nilai U kita. 17.14. Boleh? Okey? Tengok dulu. Sebab tu kecerunan garis lurus kan cikgu? Ya betul. Kalau nak pakai formula kecerunan pun boleh. Tapi saya dah beritahu kamu untuk topik ni, tak payahlah kita pakai formula kecerunan.
Kan? Kita boleh je pakai segitiga. Okey? Boleh ke? Tengok soalan satu lagi kan? Soalan nombor kebat. Let yang takut sabar. Sabar. Boleh nampak ke? Besarkan memang. Ya, gitu. Boleh nampak Okey, jom. Saya ambil soalan dulu Soalan macam ni masuk exam. Kalau masuk exam, kita dah pernah buat sekali, sangat syok lah kita. Kalau ingat lah. Tiba-tiba tak ingat, aduh lagi sedih. Kan? Okey, contoh kebat kan. Contoh soalan kebat. Tadi pun dah kebat dah. Ini memang, ini kebat yang saya tak tahu, saya tak pernah buat lagi. Bila saya bagi soalan kamu ni sebenarnya, ada soalan tu saya tak pernah buat. Kita buat sama-sama dalam kelas. Sama-sama perah otak. Tapi macam gambar dia macam kita dah pernah buat je gambar ni. Gambar mula-mula tadi. Masa, saat, laju, meter saat negatif 1, sini 15, U, apa tu? H. Oh, H. H 12. Oh, ke sini boleh. 15. Okey. Soalan yang pertama. Dia minta apa? A. Hitung. Hitung situ nilai H. Jika jarak yang dilalui oleh zarah itu apabila ia bergerak dengan laju serakam. Jarak, saya ringkaskan, jarak pada laju seragam sama dengan 105. Okey, B. Kadar perubahan laju, kadar perubahan laju, KPJ. KPL. Kan? Ada ringkas. Okey, bagi zarah itu 3 saat terakhir. Okey, C. Minta apa? Nilai U. Jika laju purata bagi keseluruhan perjalanan. Laju purata. Ini tak jumpa lagi. Ini first time kita jumpa benda ni. Laju purata. Okey. Untuk 15 saat. Semua sekali itu ialah 12. Okey. Itu first time kita jumpa. Boleh Okey. Jom kita buat. Baik. Yang pertama kita tengok H. Jarak pada laju seragam. Apa maksud jarak? Jarak adalah luas. Luas kat mana? Laju seragam. Mendata sini. Sinilah kawasan yang terlibat. Kotak ni. Nampak? Kena buat apa? Luas lah. Luas kotak tu. Kira je. A. Luas kotak saya keluarkan. Luas dia. Dia bagi bawah dia 12 tolak H. Cikgu. Ya. Laju seragam tu yang dia data tu yang cikgu. Mendata dia laju seragam sini.
Oh, okey. Seragam okey. 12 tolak H, kemudian tinggi dia 15. Jawapan dia bagi 105. Kita masuk formula luas. Ni luas kotak je. Luas kotak 15, 12 tolak H sama dengan 105. Bila dah cekap pakai kalkulator, yang macam ni pun kau tekan je kalkulator. Tak payah expand. Tekan je. 15 kurungan 12 tolak X sama dengan 105. Shift calculate. Terus dapat. Kan? Dapat H sama dengan 5. Tak payah. Terus je. Kalau nak pindah-pindah boleh juga. Tak masalah. Tapi kita dah tahu guna calculator. Kita guna je calculator. Okay? Terus dapat markah ni. Senang. Boleh Okay? Sekarang kita tengok B pula. Soalan B pula. Dia nak apa B? B. Kadar penlaju. Kadar penlaju apa? Segitiga. Segitiga yang mana? Ada dua ni. Pertama ke yang akhir? Dia nak yang akhir. Kalau yang akhir maksudnya yang akhir. Yang akhir macam tu. Okay, saya keluarkan segitiga yang akhir. Gitu. Berapa? 3 lah. Sebab dia bagi tahu 3. Memang akan dapat 3 je. 15 tolak 12, 3. Tinggi 15. Okay. Tapi ingat kadar perubahan laju mesti ada positif atau negatif. Kalau dia minta kadar penlaju. Okay. Jadi kita kena tunjuklah ni turun maksudnya apa? Negatif. Dia makin berkurang negatif. Okay, jawapan kita kat situ adalah sama dengan negatif 15/3 sama dengan negatif 5. Unit kita meter saat negatif 2. Kalau lupa unit tak payah tulislah unit. Okay. Senang je B. Kita kenapa dia bagi tahu kebat? Mungkin C kot. Okay, kita tengok C. Okay. C. U. Laju purata. Yes. Bila dia kata laju purata, maksud dia formula dia minggu lepas punya. Jumlah jarak bahagi jumlah masa. Itu formula untuk laju purata. Jadi bila jumlah jarak maksudnya untuk semua sekali kita kena campur tiga-tiga ni. Jadi kita boleh campur. Biasanya saya pecah 3. Ada pelajar dia pecah 2. Tak ada masalah. Saya memang dah biasa saya pecah 3. Saya pecah 3 je. Segitiga. Bahagi dengan jumlah masa kita semua apa? 15. Itu formula saya dah. Formula simple je. Okay. A dah H5. Okay. Sekarang kita buat yang kerja kita. Untuk trapezium U 15 bawah 5. Okey, segitiga ni tak payah. Segitiga ni dia dah bagi dah jarak. Nampak? Ni 105 tak payah kira. Okey? Tak payah pakai formula dah dia. Yang ini segitiga kita ujung tinggi 15. Lebar kita 3. Ini kita buat formula. Jadi laju purata dia bagi apa? Laju purata sama dengan 12. 12 sama dengan yang pertama 0.5 ataupun 1/2 U campur dengan 15 darab dengan bawah 5 campur dengan 105 campur dengan, alamak, saya tulis ke sini 0.5 darab dengan 15, 3.
per dengan 15. Dapat U. Wah, main congak tu kan. Kita kan ada kalkulator. Tekan kalkulator. Tekan tengok. Okey, 12. Alpha calculate 0.5 kurungan X campur 15 tutup 5. 95. Lain jadi dia nanti. 5 campur 105 campur dengan 0.5 darab dengan 15 darab 3. Okey. Alamak, saya terlupa pula ada bahagi 15 kat sini. Macam mana nak buat? Bahagi 15. Okey. Biasa kena letak kurungan pada awal lah ni. Sampai habis. Tutup. Baru kita boleh bahagi 15. Okey. Dapat 6. Okey. Cuba tekan kalkulator kamu. Dapat tak? Boleh faham ke? Boleh? Kita tengok. Ini soalan kebat ni. Kebat dia sikit je. Purata laju je. Laju purata tu jadikan dia kebat. Cikgu mana datang 0.5? Siapa? 0.5 1/2 cikgu tu. Ni formula dia 1/2. Bila 1/2 tu kan susah tekan 1/2. Kita tekan 0.5 senang. Saya banyak lupa cikgu tajuk ni. Biasa. Boleh ke? Boleh? Boleh. Tengok. Merah boleh buat ke? Boleh cikgu. Boleh Yang lain? Sabrina? Balkis? Boleh cikgu. Boleh Boleh saya bagi kamu latihan Boleh? Tengok latihan. Saya pun ada bagilah latihan sebenarnya. Latihan dekat lepas tu dah. Lepas ni dah tak ada contoh dah semua latihan. Ni latihan yang pertama. Tengok. Cuba. Saya rasa senang je kot. Boleh. Okey, kamu try try tengok. Okey, latihan
Nombor 6. Nombor 6 soalan dia gambar dia bagi kat situ laju MS -1 sini S. Kemudian dia bagi gambar dia gitu saja cing. 10 7 sini 40 sini U sini 10. Okey. Rajah berikut menunjukkan graf laju masa suatu zarah dalam tempoh 10 saat. Jarak yang dilalui oleh zarah itu dalam tempoh 10 saat ialah 265. Jarak maksudnya semualah. Kan? Semua ni adalah 265. Itu maklumat dia. Soalan dia cari A, U, B, laju purata. Laju purata 7 saat. Kemudian kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju untuk 3 saat terakhir. Okey, jom. Tengok soalan ni kan. Mula-mula dia bagi maklumat luas semua 265. Yang ni nak pakai ni. Luas semua 265 nak pakai ni. Maksudnya saya akan bagi tahu 265 sama dengan luas kita ada 2 trapezium. Okey, ada 2 trapezium. Yang pertama 10 47. Trapezium pertama ni. Yang belah kanan 40 U 3. Dapat cari. Masuk formula 265 0.5 10 campur 40 kali dengan 7 campur dengan 0.5 40 campur U 3. Tekan kalkulator dapat terus U. Cuba tekan. Kamu dapat apa? Dapat? Dapat 20. Dapat tak? Okey. Ada yang sangkut ke? Cuba tengok. Boleh faham tak? Sama tak jawapan kamu? Tengok. Boleh? Boleh saya sambung ni? Boleh cikgu. Boleh ya? Untuk B, laju purata. Dia bagi. Dia suruh cari laju purata. Laju purata sama dengan jumlah jarak. Tapi 7 saat kawasan ni saja. Kan? Bahagikan jumlah masa. Jadi kita ambil, saya ambil gambar dia dah. Terus ambil. Jadi 0.5. Okey. 10 tambah 40 kali dengan 7 per dengan masa dia 7 balik. Okey. Ini sedang potong je. Potong. Dapat 50 bahagi 2.
dapat 25. Laju purata kat situ. Okey. Kemudian seterusnya kadar perubahan laju. Kadar laju untuk 3 saat terakhir. Ini senang. Segitiga ni je yang ada. Segitiga tu saja untuk kadar perubahan laju kan. Jadi saya akan ambil terus keluarkan je tiga-tiga tu. Formula kita untuk C adalah segitiga kita. Tinggi dia tempat dah ada U 20. 40 tolak 20. Lebar kita 7 dengan 10. 3. Jangan lupa kadar laju dia ada negatif. Di jawapan kita akan dapat negatif 20/3. Boleh? Dapat? Okey? Boleh? Saya akan share tu soalan lagi untuk latihan kamu buat nanti bila ada masa lah kan. Kamu try ambil je. Nombor 7 ni. Okey. Cuba ni kebat sikit lah. Cuba salin tengok. Okey. Ambil dulu cuba. Tengok boleh tak? Walaupun soalan dia kebat, tapi sebenarnya soalan ni kita dah lebih kurang macam tadi kita ada buat soalan van dan kereta tu. Lebih kurang sama je cerita. Okey? Okey, ini soalan yang kamu patut buatlah. Okay, tapi saya dah share ada banyak soalan tadi. Kamu boleh tengok. Saya try tengok kamera satu lagi boleh tak? Function tak? Oh, ada. Okey. Jadi untuk malam ni setakat ni dulu insya-Allah. Kita dah masuk habis kan topik ni dia dah habis. Graf jarak masa dan graf laju masa. Jadi insya-Allah minggu depan kita akan buat latihan sikit lagi. Saya tengok mungkin saya akan ambil soalan-soalan pasir ke. Kita cuba kemudian kita boleh masuk topik seterusnya ataupun kita perlu ulang kaji kita tengok keadaan macam mana. Jadi untuk malam ni terima kasih sebab hadir kelas hari ni dan belajar dengan baik. Okey. Saya Cikgu Azman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu.